dilaksanakan di Selamat Pagi Malaysia. Bermula esok, Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dengan sekatan tambahan akan dilaksanakan. Mengambil maklum situasi semasa pelaksanaan PKP 3.0 sebelum ini, ada di antara individu melakukan pembelian panik walaupun kerajaan masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Tinjauan saya di beberapa pasar utama dan di beberapa kedai runcit di sekitar Kuala Lumpur mendapati tiada aktiviti luar biasa yang berlaku. Situasi ini dapat dilihat di mana barang-barang basah seperti ikan, ayam, sayur-sayuran dan barang-barang keperluan yang lain masih lagi banyak dan mempunyai stok yang mencukupi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna juga sebelum ini telah pun memberi jaminan bahawa bekalan barang keperluan pengguna mencukupi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 ini. Saya juga sempat menemubual beberapa peniaga dan pengguna di beberapa pasar dan kedai runcit di sekitar ibu negara. Mereka mengakui kehadiran orang ramai di pasar dan juga di beberapa premis perniagaan sama seperti hari-hari biasa dan tidak berlaku kesesakan dan tiada yang membuat pembelian secara berlebihan. Sama je bang, kurang lebih lah, kurangnya. Orang tak, pasal kedai pun tak boleh duduk lagi, takut semua kan. Dalam pada itu, orang ramai yang ditemui mengakui rakyat telah mula dapat mengadaptasi kehidupan normal baharu setelah setahun negara dilanda pandemik COVID-19. Segala aktiviti yang dilakukan kini pastinya menuntut kepada kepatuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Slogan "Kita Jaga Kita" dilihat sedikit demi sedikit telah difahami oleh semua masyarakat. Saya beli barang macam biasa setakat ni. Tak adalah boleh secara banyak macam tu. Macam PKP 1 hari tu, banyak jugalah saya beli. Barang-barang keperluan dekat pasar raya saya pergi semalam masih banyak lagi. Barang-barang yang saya perlukan semua ada. Saya tengok semalam pun saya beli barang pun tenang je kat pasar raya. So hari ni saya pergi kat pasar Borong pun macam biasa. Barang-barang keperluan yang saya untuk barang-barang masak macam ikan apa semua sayur tu, daging, ayam semua tu masih mencukupi lah. Alhamdulillah, PKP kali ni saya rasa keadaannya lebih baik daripada PKP 1.0 sebab dari segi pembelian saya tak perlu buat pembelian panik sebab pasar raya, kedai-kedai semua buka macam biasa, cuma waktu operasi saja dikurangkan, so saya tak perlu beli banyak-banyak buat stok lah. Berlainan pula masa PKP 1.0 dulu sebab saya tak tahu keadaan semasa kan dan tak tahu macam mana PKP tu. So ada jugalah buat pembelian panik pada masa tu. Tapi kali ni saya tengok kedai buka macam biasa, so saya relax dan tenang je lah. And then saya tengok barang-barang pun, stok-stok pun banyak, mencukupi. Paling tidak pun kalau saya tak ke kedai, saya akan beli online saja. Mengambil pengalaman daripada pelaksanaan PKP 1.0 Mac tahun lalu, dapat dilihat berlakunya pembelian panik dalam kalangan masyarakat sehingga mengakibatkan pembaziran. Jika diimbas kembali semasa pelaksanaannya, sektor ekonomi penting masih lagi beroperasi namun mengikut SOP yang ditetapkan. Saya mendapatkan reaksi pakar ekonomi mengenai tabiat pembelian panik dalam kalangan masyarakat apabila berlakunya sesuatu kecemasan. Mereka berpandangan pembelian panik tidak akan berlaku pada masa ini di mana setelah lebih setahun pandemik COVID-19 melanda negara, beberapa pendekatan serta corak perniagaan telah berubah. Ini bagi memastikan pematuhan SOP dapat diikuti sebaiknya dan yang lebih utama mengelakkan daripada terdedah daripada risiko jangkitan COVID-19. Kita semua telah mengalami situasi PKP ini lebih daripada setahun dan oleh itu banyak peniaga sama ada peniaga kecil atau pasar raya telah mula mengubah modus operandi mereka yang membolehkan makanan malahan barangan dapur dihantar terus ke rumah pembeli tanpa perlu kita pergi ke kedai-kedai tersebut secara fizikal. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk Grandstand Selamat Pagi Malaysia hari ini. Ingat
ingat, elakkan daripada melakukan pembelian panik kerana barangan keperluan sentiasa mencukupi. Jadikan PKP tahun lalu sebagai pengajaran dengan tidak menjadikan budaya pembelian panik sebagai tabiat apabila berlaku sesuatunya kecemasan. Kembali kepada rakan di Selamat Pagi Malaysia.